Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Petron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Petron Masjid Tanah. Nampak tak ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Petron Masjid Tanah. Okey, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okey, tapi Adam punya ni herbs dia lah. Okey, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja, dekat sini okey, dekat luar pagar saja sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okey, so dekat sini okey, kita pause kejap. Kita tengok sebelah kanan ni. Okey, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okey, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okey, so sebelah kiri saya pula ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okey, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Selasa. Hari ni 27 hari bulan Februari 2024. Nama siapa bang? Apandi. Dari mana Abang Apandi? Dari Muazzam Shah. Muazzam Shah. Ni siapa nama? Muhammad dari Batangkali. Batangkali. Selangor. Selangor. Ni siapa? Fatimah. Ni apa hubungan tiga-tiga ni? Kakak. Ni adik, ni kakak, ni suami. Okey. Apa hajat kemari? Saya nakkan rumah tangga saya dingin. Rumah tangga dingin. Berapa lama dah? Tak kurang 3 tahun. Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Dingin tu macam mana maksudnya? Bergaduh ke ataupun tak kalau bercakap ke ataupun tidur dalam bilik ke? Dia macam-macam dingin ni. Macam Semua ada. macam kadang-kadang baik, kadang-kadang Gaduh. gaduh. Kalau Kerap lah, kerap gaduh. gaduh. Saya dah fikir dia gaduh. Berapa lama dah rumah tangga? Dah dekat 30 tahun. 30 tahun. Benda ni berlaku berapa lama dah? Baru 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. 3 tahun. Anak ada lah. Anak dia. Anak dah besar pada 30 tahun, anak dah besar dah dekat 20 lebih tahun kot. Menantu dah. Dah menantu lah. Ini gambar dia, gambar lama. Gambar orang rumah dia. Ni rumah awak. Ni gambar lama kan? Gambar lama. Gambar baru tangan tadi. Okey, ada tak awak apa dia panggil lah? Suspek bahasa Melayu apa? Curiga. Curiga ni macam dia ada hubungan kat luar ke, ada orang Ada. kan? Ada. Jadi ini dia kira masuk ilmu pemisah. Ilmu pemisah ni dia buat awak panas. Ya. Kalau ni gambar dia tengok tadi, itulah. Ada benda yang tapi awak jangan berperang kat rumah. Tak. Ni cerita ni, dia ada pihak ketiga yang Macam ni kita baik. Macam ni kita baik. Baik macam mana. Tapi cuma saya tak boleh sebut nama anak, nama orang tua. Pun nama orang tu jadi kucah. Bila apa? Boleh gaduh dah. Dan- Marah. Yang perempuannya tu marah. Bini dia marah. Oh, Kucah. okey. Waktu saya tanya tadi, ada tak dia kau curiga dia ada Ada. kat luar Ada. dia ada hubungan kat luar. Okey. Ini saya cerita awak jangan marah dia. Dia tak. Ini saya awak tak boleh awak gaduh tu awak pasal. Okey, cuma saya cerita ada pihak ketiga yang buat kamu pisah. Dia pernah minta cerai ke? Ada pernah. Banyak kali. Banyak kali. Nampak? Jadi kalau perempuan tak ada sebab, untuk apa dia minta cerai? Kita tanya abang. Mesti ada sebab lah. Mesti ada sebab, betul.
Sebab dia pun banyak sebab. Mungkin salah satu tadi dia ada pasangan baru. Kadang-kadang maaf saya kan cerita umum Kadang-kadang manusia ni bila dia contoh tak baik lelaki baik perempuan. Bila dia dapat pasangan baru, semua manis, wangi. Tapi dia belum tinggal serumah, dia belum tahu lagi budi pekerti orang tu. Dia belum tahu taring dia panjang mana, kuku dia panjang mana, tanduk dia banyak mana. Betul. Contohlah, orang yang dalam bercinta ni semua manis. I love you lah, very sweet lah, good night lah, itulah inilah, muah-muah semua kan. Bila dah berumah tangga, baru dia tahu sepak terajang, kena tumbuk, kena pukul. Ni saya cerita ni umum bukan abang saya cerita umum. Umum ni kepada semua lah Macam masyarakat ni. tadi dia tuduh saya ada benda ikut dia. Ada benda ikut. Dia Macam mana awak tahu ada benda ikut? tak bukan saya tahu. Dia tuduh saya ada benda ikut. Benda tak nampak ikut. Benda tak nak pergi Isteri dia tuduh ni ada benda Okey. ikut. Dia Benda suruh ikut berubat. ni, benda contoh macam tadi saya cakap, bila orang main ilmu pemisah ni dia pakai jin. Kamu satu jin, dia dua jin. Jadi dua-dua gaduh. Jadi dia nampak jin kamu yang ikut, tapi dia tak nampak jin dalam diri dia. Faham? Ni cerita alam gaib. Okey. Macam ni boleh banyak. Okey, ini benda bagi saya perkara kecil, bagi saya lah perkara kecil. Cuma nak kena faham. Bila sihir ni, ni contoh abang dengan akak suami isteri. Ni pangkat apa? Adik. Adik lah. Adik. Okey, contoh abang dengan kakak dah kahwin berapa? 50 tahun. Saya dapat ni baru lebih kurang 3 tahun. Okey, contoh mesra betul. Tiba-tiba macam ni lah gaduh. Bila gaduh berobat. Alhamdulillah baik. Bila baik, pihak ketiga, contoh awak pihak ketiga nampak dia baik balik. Agak-agak awak buat lagi tak? Faham tak maksud saya ni? Abang. Jadi contoh awak kita bikin, awak dengan isteri awak dah balik baik dah tak layan lelaki tu. Agak lelaki tu buat lagi tak pada isteri kamu dengan kamu? Jadi kena faham. Jangan cakap, kata dah buat, nanti telefon sini, marah-marah kita pula. Ni kata dah bikin, saya dah bayar gini-gini. Ni sama je jadi lagi. Patut marah tukang sihir, bukan marah kita. Betul? Di belap tak boleh. Di belap. Tutup. Apa yang blok? Macam penyihirnya tu tutup, jangan dia buat lagi lah. Okey, kita tutup betul. Dia pakai bomoh lain. Tutup bomoh ni, dia pakai bomoh lain. Dia nak blok, kamu kena ada ilmu. Maaf cakap. Ni daripada Muazzam Ya. Mana tahu tempat ni? Tengok dekat YouTube. YouTube. Okey. Maaf saya kena kupaskan sebelum saya buat rawatan. Pertama, penyihir ni kita boleh tibai dia, tak ada masalah. Nanti si penyangak ni guna penyihir bomoh lain. Nanti dia pakai bomoh lain, dia akan tukar-tukar bomoh. Contoh, dia pergi lagi, ini tok, ini dah buat gini. Bomoh tu akan cakap, aku tak larat. Kena tibai kan, aku tak sanggup. Wait, orang lain. Dia pergi cakap orang lain. Orang lain ni tak tahu, dia pergi buat. Kamu datang jumpa kita lagi. Saya tibai bomoh tu pula. Nanti orang yang ketiga tadi pergi lagi je bomoh tu, minta tolong lagi. Orang tu akan cakap, saya tak sanggup. Cari bomoh lain, faham tak? Dia akan pindah-pindah bomoh. Dia tukar-tukar. Tukar-tukar. Jadi, maaf cakap, ini saya cuma ingatkan saja. Kita sebagai lelaki, kita sebagai suami, kita kena ada ilmu di dada. Kita adalah, maaf cakap, raja dalam rumah sebagai suami. Okey, kedua sebagai suami, kita sebagai khalifah dalam rumah tangga. Sepatutnya kita yang jaga anak dan isteri. Kena sihir ke, kena tibai dengan orang ke, kita yang jaga. Kita kena ada ilmu di dada. Logik tak logik saya cakap? Jadi, maaf cakap, kamu tak ada ilmu, kamu cari. Okey, dah pernah bawa rawatan tempat lain tak? Dia tak mau. Tak, kamu pernah buat? Pernah pergi tempat rawatan lain tak sebelum rawatan sini? Ada. Berapa banyak tempat dah pergi? Pergi satu. Satu tempat sini kali kedua lah. Tempat yang kedua lah. Okey, dia tempat yang pertama tu apa cerita dia?
Jadi ke tak jadi ke? Tengok kan, tengok yang tu macam jadi. Jadi lepas Lepas tu tu dia suruh datang, tapi dia suruh datang pergi mandi. Bini tak mau, tak mau datang. yang perempuannya lah. Tak mau datang. Okey, macam saya kata tadi, kita sebagai lelaki kita kena ada ilmu. Apa orang tua-tua dulu cakap bang? Carilah ilmu di dada, bukan di kepala. Berarti dada jangan kosong. Apa maksudnya ilmu di dada? Kena ilmu macam ni lah. Orang kena sihir, ataupun kita kena ada silat. Perdinding. Senang cakap perdinding. Jadi kamu tak ada perdinding. Jadi bila kamu isteri kena kita 30 tahun, tiba-tiba dah sejak 3 tahun isteri dah minta cerai. Mesti ada sebab yang tak betul. Kita saya kena 7 bulan sakit. Sakit apa? Kena stroke. Jadi ni cerita pasal sakit apa rumah tangga, tak cerita pasal stroke kamu lah. Tak. Jadi rumah tangga tu macam jadi macam ni, saya sakit. Sebelum sakit tak ada. Oh, sejak sakit dia minta cerai lah. Dan sejak sakit dia jadi macam ni. Jadi kamu punya stroke ni tak nak rawat. Nak kalau Dia datang cerita pasal bini, laki bini kan. Tapi sakit kamu nak ni, buat isteri dulu ni, nak rumah tangga dulu. mak cakap kalau buat rumah tangga, tapi kalau dia macam gini, bini tak nak dia gini. Kan Sekali. dia cakap tadi, bini dia pasal dia stroke, bini dia nak tinggalkan dia. Itu punca pertama. Boleh buat sekali ya rawatan. Itu yang kedua lah. Tadi saya nampak pun dah macam lengkot-lengkot gitu. Jadi saya ingat dia nak rawat dia punya stroke. Tapi dia datang ni cerita pasal suami isteri. Jadi sakit dia tak nak rawat. Jadi cerita dia sendiri, dia cakap pasal dia ada stroke ini, bini dia minta cerai. Mak cakap mungkin tenaga batin tak dapat dilayan. Mungkin lah, saya tak tahulah. Yang tahu kamu sendiri. Nak buat suami isteri boleh, tak ada masalah. Bagi saya tu senang aja benda tu. Cuma saya kena kupaskan, kena jelaskan biar faham. Orang main sihir ni, dia akan tukar-tukar bomoh. Okey? Sebab tu saya kata tadi, kita kena ada ilmu, kita rawat bomoh tu balik. Kita rawat isteri kita rawat anak kita rawat diri kita. Umur apa sekarang bang? 60, 60. Berarti kahwin dah berapa puluh tahun? 30 tahun. Jadi bila abang stroke ini 3 tahun lepas, baru dia cari lain dia. 7 bulan. Punca dia cara panggil orang tu mandi kudut. Okey. Udut saja. Masa tu tak sakit lah, cuma urut aja. Dah sakit dah. Tak sakit tapi tak stroke lah. Dah Stroke. Tapi abang panggil ke isteri yang panggil? Kapan? Kawan panggil urut. Lepas tu Lepas tu dia jom dia lah. Jadi susah dia. jadi Terus jadi macam ni lah, dia berubah. Isterinya berubah. Dia berubah dengan apa? Tukang urut tu. Kan? Awak kena cerita khusus-khusus. Kalau tak cerita pun saya boleh baca. Tukang urut tu yang awak jangan tipu saya boleh baca apa terjadi pada awak. Tukang urutnya dah tiup. Nampak? Jadi tukang urut tu cerita, laki kau tak ada pakai nak buat apa. Maaf cakap lah. Si bini pun kena asuk, kena racun. Okey, tukang urut kamu ni bukan kosong. Dia sendiri boleh buat sihir. Ni saya baca dia. Walaupun saya tak ada nama dia, tak ada gambar dia, saya boleh baca dia siapa. Dia sendiri boleh sihir orang. Dia ada bawa ilmu hitam. Awak tak sebut nama dia pun saya tahu. Awak rahsia dia. Apa nak rahsia? Dia ceritakan terus terang. Baru kita faham masalah awak apa kan. Tapi nama sebenar tak tahu. Nama sebenar dia tak tahu dia. Tak apa. Saya awak rawat dengan saya tak ada nama pun saya tahu. Tak ada gambar gini pun saya boleh tahu.
Itu. Allah Maha mengetahui segala-galanya. Apa dalam minda awak kita pinjam. Macam handphone. Contoh, akak ni kasih awak nombor handphone saya kan. Awak kenal saya, tak kenal kan? Tapi telefon dengar tak? Boleh bercakap tak? Faham tak? Jadi kita pinjam otak awak. Apa yang awak fikir saya boleh pinjam otak awak. Apa yang awak rasakan tu. Ini ilmu Allah. Okey. Itu tadi bab lain. Okey, bab ilmu pemisah berarti kamu, isteri kamu dengan orang ketiga. Nak kena buat Anak-anak pun jadi benci dengan awak. Jadi marah tu. Marah dengan bini ke biar dengan awak? Marah dengan saya. Semua. Dia satu keluarga pula. Betul. Anak-anak semua dari mana? Masa belum ni tak ada. Marah pasal apa pula anak-anak? Macam saya minta kunci kereta marah. Maksud apa? Minta Kunci kereta. kunci kereta. Minta kunci kereta. Ha. Okey, ni saya bacalah Kenapa anak marah? Pasal apa awak dah sudah anggota bawa kereta, takut terjadinya apa-apa. Mungkin. Tak ada. Sebelum ni pergi mana-mana saya udang dia tak ada. Ya, ni cerita ni abang sekarang tangan dah. Tak dah jadi ya. Dah jadi macam ni. Bagaimana bagi kampung ke apa ke tadi bapak sendiri. Awak bawa sendiri. Bawa sendiri. Lepas tukang hulu tu tadi keluarga tadi begini. Nampak dua tukang hulu tu 2-3 hari nampak. Itu nombor mikrofon tu buka. Kan bunyi dalam tu. Sebenarnya dia sejak dia sakit ni dengan perempuannya, dengan anak-anaknya semua dia Jasuk gitulah. jadi tak kena semua. Anaknya dengan ayahnya. Ni sebagai contoh lah. Sebagai anak ni saya boleh baca lah. Pertama, ayah dia dah sakit. Bila bawa kereta terjadi apa-apa seorang-seorang, Tak ada. Memang Ni macam makan minum pun dia tak ada ambil jaga dah. bini tak kisahlah. Tak kisah Pasal semua. ada ni, dia umpama nak buang macam sampah lah. macam sebelum ni kan anak-anak ni kita anak-anak sebelum ni makan apa nak makan tanah apa nak pergi mana tanah kalau di tanah kita dapat pernah lepas jumpa orang tu kan datang rumah udah 3 hari terus Semua berubah. berubah. Semua berubah. Semua berubah. Tak boleh minta kunci kita, minta dong siapa pun melenting. Camparan. Aja dong siapa mengamuk. Okey. Jadi saya faham lah cerita dia. Jadi lepas 3 hari tukang urut datang urut-urut, dia buat satu family, keluarga, benci dia. Jadi tak Dia suka lah. semua. Betul. Mungkin tak faham apa cerita ni lambat. Jadi makan minum ayahnya tu tak diabaikan dijaga lah, dah. semua dia tak jaga lah, dijaga diabaikan dah. lah. Tapi macam ni ini saja dengan isteri baik bersembang tadi. Bersembang. Dia ada time dia. Ada time dia marah juga itu dekat lantak lah kamu. Kalau time apa cuma
Ada. Okey, tukang urut tu orang Muazzam juga. Kan orang duduk Batang rawang. Kali duduk belakang lubang dia. Belakang Oh, lubang. kamu duduk Rawang. Ah, Yang duduk Muazzam abang. Jadi tukang urut tu Rawang lah kat rumah kamu. Lat 1, 2, Dah 2 blok tu lah, 2 rumah gitu. 4, 5 biji rumah. 5 biji rumah belakang. Dia ada Korea situ jugalah. Korea satu kampung taman tu. Di dalam baru ni saja ada marah tukang urut kenapa kau kacau benda aku. Dia terus dia nampak aku pun Dia buang muka. Masa saya cakap ngapa kacau benda aku, tanda banyak pergi dah kacau tanda, kacau benda-benda apa. Benda saja mengamuk. Siapa mengamuk? Bini mengamuk. Bini mengamuk. Sebab awak tegur boyfriend dia tu lah. Pagi pukul 10. Okey. Jadi nak rawat kamu, isteri kamu dengan pihak ketiga. 3 orang. Dapat tuduh, lepas tu rencana kita datang balik untuk obat ke balik. Cuma saya nak menjelaskan saya tak boleh ikat simpul kasih. Sebab pertama saka tak buang dua-dua pihak. Contoh abang dan kakak nak simpul kasih, saka tak buang, nak ikat dengan simpul kasih dengan saka-saka mana boleh. Saka kan setan, jin. Macam saya ada saka. 90% manusia semua ada saka. 90% semua ada saka. Sebab tu awak cerita pasal ni, saya faham awak ada masalah kewangan, saya tahu. Okay, sebab tu saya tak nak cerita pasal saka, cerita pasal rawatan. Buang saka dengan rawatan seorang 300. Okay, tu seorang. Tapi kalau tak nak buang saka hari ni, buat rawatan saja boleh, tapi tak boleh ikat simpul kasih. Sebab apa? Saka dua-dua tak buang. Benda tu ada kat badan. Pasal jin ada. Kita nak cinta apa? Jin dengan jin. Dia panas lagi. Faham tak? Mana Dia kena bersih. bersihkan dulu. Kena bersih. Baru isi yang baru. Macam dalam puasa ada ubat. Bulan puasa kita buka. Bukan. Cuma hari raya kita tutup seminggu. Hari raya haji tutup seminggu. Hari lain kita buka sentiasa. Cuti apa pun kita buka. Mungkin saja datang Ni jumpa abang ni kat mana? Dia datang ke rumah. Datang sendiri. Oh, atas rumah abang. datang Semalam dia pandu datang. dari Batang Kali pergi Naik bas. tak naik kereta Siapa bawa kereta? kan. Bawa sendiri. Oto, kita oto. Boleh saja pergi Terengganu curugkan dan sebab sendiri. Masya-Allah. Macam anak-anak suruh hantar dia semua ada alasan. Tapi sekarang tak kerja lah. Tak gitu. Dah kena stroke ni berhentilah kerja. Nah, kalau orang cakap anak-anak tak bawa kena tetap kontak. Kerja pergi curugkan dan Terengganu. Pada ni cari anda anak sekolah Terengganu dekat Bejut. Gaji orang je. Seorang je. Sedang Biar anak lain buat tak tahu je. tak tahu. Anak kerja yang kecil. Anda dari Terengganu. Bejut, Bejut. Kau berapa jam tu? 6 jam. Dia gudang bawa bendi.
Okey, itu cerita abang. Ini cerita abang pula. Saya Orang Mozam kat mana bang? Muazzam Keratung. Keratung. Okey. Dia ada keratung 1, keratung 2. Iya, sampai 10. Ini keratung berapa? Keratung 6. Keratung 6. Ini kenanya keratung 7. Keratung 6 juga. Okey, apa cerita abang pula? Jadi saya nak minta rawatlah ni. Tangan kenapa? Tangan sakit. Tak tahu punca kena tak tahu. Dia tak boleh bengkok. Peluk kuat sangat kot. Dari dulu. Dia pegang bau pun tak boleh. Oh, tak sampai. Tak sakit sampai lah. Ha. Lurus betul pun tak boleh. Sakit kat tepi apa pencantuman gelangan ni. Kat sini. Ni. Itu yang bengkak ni lah. Dia bengkak. Tak tahu puncanya tak tahu. Jatuh kata tak jatuh. Ini grip kuat sangat akak ni. Lagi Lama lain lah. pada tu. Jadi Berapa lama dah? ni Hmm. saya ingat 3 tahun lah dia. 3 tahun. Ataupun lagi gait-gait kat sawit ke? Tak tahulah tu. Memang potong sawit. Potong sawit. Buat sendiri punya lah. Sendiri punya. Tapi sekarang siapa buat? Sejak sakit ni? Ni Berapa orang? kadang-kadang kita buat juga sendiri. Kadang kalau indun dah tak ada, kita buat sendiri pelan-pelan. Kalau air indun ada, bagi indun. Tapi itulah kadang-kadang bila sejuk memang sakit. Nak bengkok tak boleh, nak lurus tak boleh. Berat tak? Rasa berat. Macam sudah sini ringan, rasa ringan ni rasa. Kalau tidur ngiring memang tak boleh. Memang cepat sakit. Jadi yang keduanya tu ialah ini Allah maklumkan ya. Manusia. Jadi kadang-kadang hawa badan tu serap. Kadang-kadang elok. Dia ada masa-masa ni. Bila jalan jadi rasa berat tak badan? Dia macam kita nak melangkah tu rasa kaki tu rasa berat. Apa yang berat tu? Itu kalau tak tahu. Okey. Sebab tu saya cerita kalau tengok YouTube kan, akak tengok YouTube kan. Akak tengok ke abang tengok YouTube saya? Tanya. Okey, apa yang akak faham tentang YouTube saya tengok tersaka berat badan ni? Bawa tu lah. Bawa saka, betul. Jadi bila buang saka ringan. Tapi kalau tak berjaya tak nak buang tu dah simpan. Kita sini tak paksa kita cuma cerita. Sebab tu sini kita matikan saka bukan buang. Buang dia akan balik. Kita matikan saka. Nanti kalau buang saka dah matikan, jalan ringan. Kalau nak buang sudah. Nak tanya, saka tu dia turun dekat anak-anak ya? Okey, macam gini Kak. Saka ni adalah keturunan daripada moyang kita. Moyang kita dulu kafir. Betul tak? Baru datang Islam. Jadi bila dia kafir dulu, dia sembah berhala. Berhala tu apa? Jin. Setan kan? Iblis. Jadi sumpah dia apa? Jaga anak cucu cicit aku. Mungkin 7 keturunan. Jadi macam akak cakap tadi, orang yang akak lahirkan anak mengandung je dah ada dah saka. Benda dia kan gaib. Lekat dekat anak. Dia jadi lahirkan dah ada saka. Jadi dia kahwin dah besar, dia mengandung anak cucu akak nanti nikah, dah ada saka. Okey, pengalaman abang dah umur berapa bang? 70. 70. Ni pengalaman ataupun abang. Siapa nama tadi bang? Muhammad. Pernah tak orang meninggal kita angkat jenazah dia? Sini 8 orang, sini 8 orang. Tapi jenazah tetap berat. Pernah tak? Jadi apa yang berat? Sedangkan orangnya kecil. Betul? Kalau ikutkan 4 orang dah boleh dah. Betul? Depan 2, belakang 2. Tapi 8, 16 orang tetap berat. Mengkit-ringkit. Betul? Macam ada yang gayut. Jadi siapa tu? Dalam badan benda ni. Kena faham. Sama juga bila orang yang ada saka yang susah nak keluar, dia tinggal tulang dan kulit, makan kuat. Itu pun saka, seruh dah tak ada. Jadi saka yang dalam badan. Tak nak buang tu dah boleh, tak ada masalah. Kalau saya eloknya dah kita kalau dah tahu terpaksa kita kena reda lah. Kena reda, kena buang. Apa saka ni mudaratkan kita. Puasa. Dia tak ada apa pun. Cuma orang dulu-dulu, orang dulu-dulu kita, moyang-moyang kita lah. Contoh, abang asal orang mana? Memang asal Selangor. Selangor. Contoh moyang kita dulu berhijrah ke Selangor.
Dulu Melaya ni, dulu bukan Malaysia, Melaya dulu kan, Melaya. tanah Melayu kan. Ha. Dia datang daripada Indon. Indon, betul. Ha. Dulu zaman moyang kita, mana ada speedboat? Dia naik perahu ataupun sampan dayung. Akak orang mana asal? Saya Selangor. Selangor juga? Asal Selangor. Balik Keratong pun sama-sama Keratong. Ha. Dia Perak. Asal dia Perak. Asalnya Selangor, lepas tu pindah Perak. Pindah Perak. Okay, ni cerita pasal moyang lah Daripada sana, Indonesia datang ke sini dengan sampan Naik ataupun tongkang katanya. Ah. Nenek-nenek kita lah dulu. jadi mereka bekalkan apa? Parang, kapak, keris. Jadi dia pergi ke Selangor, dia teroka hutan. Ini tanah gue. Cakap jauh kan? Dulu-dulu ni tanah gue. Jadi bayangkan pokok besar-besar pemeluk, dia boleh pakai kapak. Bersih. Setengah ekar ke, 1 ekar ke, 10 ekar. Betul? Dari mana datang tenaga dia, Bang? Mungkin pinjam yang tu lah. Jadi kat dalam badan dia ni, saka dia ni. Kekuatan dia pada saka. Faham tak? Itu cerita dia pasal saka. Jadi perjanjian dia, keturunan dia suruh jaga. Keturunan dulu apa? Bapaknya ke datuknya dulu apa? Bomo, dukun. Kalau atuk sebelah mak memang adalah. Ada apa? Kalau cerita tu sekarang. Ada ilmu lah. Ilmu apa? Ilmu hitam. kebal, ilmu apa? Itu ilmu hitam. Yang jenis kata orang lori boleh ditumbangkan, dibaringkan. Dengar. Manusia mana boleh? Yang ada balak orang boleh pikul. Betul? Jadi apa yang dia pakai? Itu atuk sebelah mak lah. Kalau sebelah bapak memang tak ada jumpa. Tak pernah jumpa. Tak pernah nampak muka atuk. Okey, dengar cerita Jadi apa yang ada dalam badan dia semua tu? Keturunan semua tu. Orang dulu semua ada. Sebab tu keturunan kita ni, mak cakap 90% semua ada saka. Yang jadi mangsa. Bangsa kita cucu-cicit lah, kita tak tahu. Cucu cicit. Kita tak tahu. Kita yang tak tahu ni. Tak tahu nak bagi sakit. makan, Ya. bagi minum tak tahu. Tak tahu. Biarkan. Yang dulu, maaf macam apa atuk sebab bini Sebelah mak. mak dulu ada keris di asap pada malam Jumaat. Tu simpan. Ikat kain kuning, kain putih, kain merah, tak apa color lah. Pada malam Jumaat asap lagi, betul. Nanti maaf cakap malam-malam ada makanan dia, betul. Cuba cerita makanan apa dia bagi makan kalau abang ingat. Kalau makanan kita tak pernah nampak. Kalau dibagi asap, kalau dimandikan air limau, itu ada nampak lah. Kemenyan semua tu ada warna. Kalau pukul 12 malam Jumaat dia terbang keluar. Apa yang terbang luar? Bendanya tu kot. Benda apa? Kena kita biar orang faham. Keris dia tu. Keris tu keluar Dia terbang. keluar. Dengan cahaya biru color dia. Itu memang ada nampak lah. Dengar. Okey, keris tu sekarang mana? Tak tahu. Sejak atuk meninggal, Ada orang kita ambil tak lah. pernah tanya. Mungkin ada saudara-saudara ambil lah. Itu tak tahu. Entah anak-anak dia yang ambil ke pakcik ke, tak tahu. Pasal apa saya tanya? Benda-benda gini, contoh abang nak buang saka. Pertama saya nak tanya, kat rumah ada simpan tak benda-benda lama? Benda-benda lama ni semua ada dia punya saka. Benda Okey. anu. Contoh, parang lama-lama, keris, pedang, tombak, betul tembaga-tembaga, Itu teko tembaga. Itu Ni saya tak cerita pasal teko tembaga. Orang dulu dia akan ada teko tembaga. Teko tembaga ni bila tetamu datang dia akan gunakan teko tembaga. Jadi bila dia semua ada kadam dia lah. Jadi bila orang minum mengenai itu dia akan kerap datang rumah orang ni. Sedap. Sedap. Faham? Itu aku. Lebih-lebih lagi orang yang ada teko tembaga ni ketua kampung, penghulu kampung. Faham tak? Betul? Tapi kalau barang-barang tua tu, kalau arwah ni atuk memang kita tak ada. Tak ada, ambil lah. Dan kita pun tak berani. Cincin-cincin dia ke, semua kena faham. Semua ada benda-benda. Okey. Akak, dia dah habis belum cerita abang ni? Pasal tangan dia kan? Pasal tangannya. Okey. Akak pula? Saya ni pertama badan gatal-gatal.
Badan? Gatal. Jadi bengkak-bengkak. Apalah bang, garuk lah sikit tolong. Dah garu dah, tapi tak mau hilang. Tak hilang. Masya-Allah. Lama jugalah. Berapa lama? Setahun tu ada dah. Pergi klinik dah cocok apa. Hilanglah dalam seminggu. Nanti dia gatal balik. Satu Biasa badan makan lah. ubat lah, makan ubat gatal. 2 hari sekali makan ubat gatal. Kalau tak nanti bergaru. Garuk sampai luka-luka lah. Gatal, bengkak-bengkak. Yang daripada tu? Yang kedua tu sebab saya dah pernah lah berubat. Okey. Orang tu kata saka. Hmm. Tapi saya tak tahulah. Saka ke apa ke. Dia buang tak? Dia kata buang. Dalam masa buang tu rasa macam ringan lah badan. Tapi sekarang ni macam Berat balik. tak tahulah benda tu ada lagi ke. Macam cakap tadi bila buang, dia balik tak? Kalau buang balik. Kalau matikan dia balik tak? Tak boleh balik. Dah tak ada dah mati. Kadang-kadang orang akan ada tanya, macam mana boleh mati? Ini kuasa Allah. Belajarlah ilmu Allah baru kita faham. Tu dah nak tengok lagi ada lagi ke. Memang ada. Gatal-gatal ataupun saka itulah Okey, tu pulang berdakak lah saya cakap tadi. Kalau nak buang gatal-gatal saja pun boleh Orang saka tadi kalau nak biarkan pun boleh, tak ada masalah. Saka berapa? Saka dengan rawatan biasa ni 300 seorang. Sebab tu bila kamu cerita pasal dengan orang rumah tadi, dua-dua kena buang saka. Pasal apa? Saya nak ikat simpul kasih. Contoh, akak dengan abang nak ikat simpul kasih, ada saka. Mana boleh ikat simpul kasih? Nanti jin dengan jin berlawan. Macam mana yang kita hidup tadi berlawan. Faham tak? Sama lah, dah cantumkan lagi dah bergaduh. Kena buang dulu. Kena buang. Baru datangnya kasih sayang. Baru kita ikat simpul kasih. Tu baru kena kasih sayang. Kalau tak tambah panas. Tambah panas. Lagi panas. Macam kalau dengan stroke tu. Okey, stroke ni kita boleh rawat. Okey, stroke tu bahasa Inggeris tau nak faham Melayu. Bahasa Melayu angin ahmar ataupun lumpuh. Betul tak? Stroke tu bahasa Inggeris. Boleh. Selalu orang Jawa yang rosakkan ayat-ayat ni. Stroke. Sama juga. Ni orang Jawa kan? Orang Jawa kan? Ni saya cerita dulu Pengikut. Orang dulu. Kereta dia kan orang putih panggil dulu dia panggil go astern. Go astern tu gostan. Orang Jawa dengar gostan. Sebenarnya ayat dia go astern. Go astern tu gostan. Jadi Jawa dengar gostan lah begitu gostan. Faham tak? Sebenarnya go astern, cuma sekarang orang panggil reverse. Kalau stroke ni boleh InsyaAllah, sepenuhnya. Nak cakap sepenuh tu semua kuasa Allah. Kita sama-sama usaha dan ikhtiar. Iyalah. Kalau stroke macam gini, selalunya angin ahmar ni adalah jin angin ataupun jin ahmar. Dalam Al-Quran kan ada nama jin ahmar. Tu jin masuk dalam surah saraf dia. Okey. Saya tadi lupa satu lagi Apa tengok dah. pasal anak. Anak saya ni, Syahadah bismillah niat nak sembuh anak saya yang bongsu, dia ni payah nak balik. Nak balik, payah, masya-Allah. Saya nak tahu dia tu suami isteri macam mana. Dia duduk mana? Dia dulu duduk dengan saya sekejap. Lepas tu isteri dia ajak pindah balik Terengganu. So tak balik-balik. Tak balik dah Telefon sampai pun sekarang. Telefon idak apa idak saya tak tahulah. Kalau sebagai mak dia rindu kan. Yalah, betul lah. Tapi anak. Okey. Jadi kat situ saya rasa akak pun faham. Tapi kalau nak saya ceritakan lah. Jadi Saya dia nak dah tahulah kena, juga suami isteri dia. dia dah kena nasi kangkang. Dah kena jerat. Kena ikat lah nasi Dah kangkang. kena jerat. Sebab saya dulu pun dah pernah berubat, pergi dengan dia sekali. Tok Bomo tu dia nak ubat saya. Lepas tu dia tengok isteri menantu saya tu. Dia kata dia macam lain macam je. Dia kata mai sini saya tengok. Dia tengok. Dia ada pemakai. Betul. Dia tanya betul-betul depan-depan, awak ada tak? Cuma dia nak bercakap tu dia tutup mulut, cuma angguk. Awak angguk je, tak boleh cakap. Dia ngaku ada. Dia kata apa suami kamu buat semua tahu kan? Tahu. Dia macam tak boleh pisah suami, dia kongkong suami. Dia panggil tu queen control lah. Dia ada nasi kangkang.
Boleh anu tak? Boleh macam tarik tak? tadi boleh. Ya itu semua masalah. Cuma macam abang ni samalah. Bila dia sedar, bini dia sadar, nampak tak perubahan anaknya? Faham tak? Contoh ada suami isteri, kita buat suami anak kat tadi, sedar balik. Isteri nampak perubahan dia balik tak? Faham? Agak dia buat lagi tak? Buat. Jadi kena buat dua-dua, kena kosongkan ilmu dia sekali, yang menantu sekali. Kosongkan jarak jauh. Tarik dari Jauh. Kita kosongkan. Sebab dia dulu dengan mak kalau balik dia sembang, gurau-gurau. Sejak dia kena tu, kalau balik dia buat tak tahu, dia sembang tak nak Dia jadi bercakap, bongong, tak orang nak. Jawa panggil tongong lah. Jadi tongong. Jadi tongong lah. Kan? Macam tu lah. Ni Jawa. Jauh juga. Jawa Kakak, lah. kakak. Yalah Jawa lah, kalau Jawa. semua Jawa lah. Jadi tengong. Tengong. Jadi tongong. Kalau bahasa Indo sana bengong. Maaf ustaz pun Jawa. 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 Okay. Kalau ikut bapak saya, asal datuk saya lah, Surabaya. Ikut nenek saya, sebelah Sumatera. Saya pun keturunan Jawa juga, Indon. Nenek saya. Ya. Kan kata di Malaysia ni kebanyakan Melayu kita ni semua darah asal usul semua daripada sana. Cuma anak-anak kita maaf lupa daratan. Bila tengok orang Indon kerja kat sini, dia pandang rendah. Pandang hina. Kau bawa Indon datang sini tak sadar diri bla 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 bla, betul? Cuba tanya dia, story darah dia, mak bapak dia, datuk nenek moyang datang daripada mana? Asal usul dia. Asal usul daripada mana? Betul. Indon juga. Indon. Kita keturunan kita sana. Betul tak? Sebab tu dia orang lupa daratan. Sebab tu saya orang ada kat kita manusia, kita diajar oleh agama Islam, Nabi Muhammad SAW tidak boleh benci antara satu sama lain. Mereka pun umat Muhammad. Mereka pun hamba Allah. Betul tak? Jadi maaf cakap, yang ada datang sini kerja, yang masuk lorong tikus, mereka pun cari rezeki. Lain lah dia datang sini merompak, mencuri. Betul. Cuma kerajaan dia tak ikut peraturan lah. Ni kan minum. Dia tak ikut peraturan. Yang dia masuk tanpa pasport. Kira gelap. Cara gelap. Itu jadi dia salah lah. Jadi kita tak mau cerita pasal mereka-mereka lah. Cuma saya cerita tadi, bila kita pandang keji, pandang hina pada sesama bangsa, selagi dia datang sini dia tak kacau kita, sudahlah. Walaupun dia datang ada permit, ada pasport, mereka kan cik makan. Maaf cakap Malaysia saya cerita umum lah. Kalau tak ada orang Indonesia datang sini buat rumah, bangunan semua tak naik tau. Kebun-kebun semua tak jadi. Kebanyakan orang Kebanyakan sana. semua orang sana. Betul, orang Kebanyakan Indo. orang sana. Betul tak? Ya buat kerja ladang pun, bangunan ke. Nak cakap nak harap orang-orang yang lahir sini. Kebanyakan Malas. Betul tak? Panas lah. Tak ada kerja berat lah, penat lah, itulah, inilah, macam-macam lah. Okey, jadi macam anak akak tadi terpulang berakak, nak buat dua-dua. Dia kalau buat seorang tak boleh, kena buat dua-dua. Lagi dua-dua satu kan? tadi kena buang ikat sebuah kasih. Buat dua-dua lah. Ikat sebuah kasih tadilah, kena buang saka dua-dua, ikat sebuah kasih, lepas tu saya ikat sebuah kasih antara dua-dua tu dengan akak sekali. Sebab dia kalau dengan saya pun menantu tu macam jauh je. Dia macam tak suka lah kalau Dia balik. pasal dia ada pakai benda tak elok. Bila akak cerita saya dah boleh baca dah. Dia ada benda-benda tak elok dia pakai. Dia tunduk oleh suami. Benda ni banyak terjadi. Akak dengar ni pasal ada pernah tengok YouTube yang anak 7 tahun tak balik kan? Yang tu tak tengok. Tak tengok. Yang saya tengok yang dia nak kahwin tu. Dia nak bertunang kan, ada orang lelaki. Dia nak bertunang, perempuan tu macam tak suka dengan dia. Ada orang ketiga cocok dia. Itu. Ada kes akak ni 2 minggu lepas, orang Shah Alam. Tapi dia ada kampung dekat Melaka sinilah. Anak perempuan dia 7 tahun tak balik. Tak tengok dia pun. Macam akak cakap lah, aku rasa seorang ibu. Betul. Dengan izin Allah saya buat. Alhamdulillah dah balik. Dah tinggal serumah dah. Okey, cuma anak angkat dia satu ni dulu pun tak berhubung, tapi sekarang dah boleh berhubung. Cuma apa yang saya baca pada anak angkat perempuan dia ni, suka enjoy. Suka duduk dengan kawan ni, suka clubbing, suka enjoy kat KL ni. Naik club lah, pergi kat club ni lah. Ada suka enjoy, berfoya-foya. Kerja pun main-main. Tak ada duit, minta mak duit. Mak dia kasih, tapi tak pernah balik nak jumpa mak dia.
Saya kau boleh Ustaz, anak-anak ni biar mesra lah adik-beradik. Ya. Sebab dia orang ada yang satu tu dia tak nak apa, dengan adik-beradik pun dia jauh, dia tak nak bertegur. Kalau balik duduk sana seorang, duduk sini seorang. Jadi kita ni macam sedih lah tengok Yalah, anak-anak tak tak mesra mesra lah. kan adik-beradik, keluarga. Dia tak bertegur adik-beradik. Berapa anak dia? Saya lah anak saya. Ya, berapa? Anak saya 5. 5. Jadi satu dah lari ke Terengganu tak balik lah, tak Satu, tengok akak dengan 4 lah. 4. Yang 4 dia pun sama juga. Semua Yang tak? seorang tu Ah. kakak dia, yang anak yang nombor 2 itu pun sama. Kalau balik salam pun tidak, tegur pun tidak dengan adik-beradik lain. Balik satu rumah sebab ada mak, kan? Ada mak. Kalau mak tak ada, Mak tak ada, mungkin dia orang habis. masing-masing lah. Bawa haluan masing-masing. Macam tu. Kalau boleh nak rapatkan balik lah macam dulu-dulu lagi. Mesra adik-beradik. Lebih nak buat semua ke? Sebelah muda akak lah. InsyaAllah lah kalau boleh buat semua. Kalau boleh 5-5 tu. Boleh mesrakan lagi lah adik-beradik, Mesrakan. rapatkan balik. Kadang yang adik ni, kakaknya buat perangai tu, adiknya pun tak layan dah. Malas nak berdepan pun malas. Okey. Jadi kalau Dia boleh, macam gini saka ni bila dalam badan, makin lama makin tua, makin dia menjadi saka ni. Faham tak? Semua ego masing-masing. Tahu ego kan? Macam akak cerita lah. Kau pasal aku tak nak dengar cakap kau. Aku tak mau dengar semua. Aku tak nak peduli. Aku tak nak sujampuh. Buah dah nasihat. Ya. Itu tadi salah satu berdiri dia semua saka dah jadi ego. Ada saka baran. Ada saka pendiam. Ada saka suka kurung diri. Ni saka ni macam-macam perangai. Tengok apa benda yang dia ambil. Yang saka dia dimohon tadi. Yang tadi macam keturunan abang nak kuat. Bila cakap orang dulu bila kuat, kawasan kampung tu dia jadi ketua kampung. Siapa yang hebat kan? Dia jadi ketua kampung. jadi hero lah. Hero kampung lah kan. Hero Macam tu. kampung. Jadi yang kita cucu cicit tak tahu apa ni, Terkena lah. tak kena tempias dia. Tempias dia tu. Jadi cerita akak ni, okey. Yang Terengganu tu dua-dua nak buang saka dengan dua-dua perawatan. Lepas tu Okey, ada lagi 4. nak rapatkan. Kira 5-5 tu dengan menantu Ya, tak sekali tahu. biar mesra lah. Ni kita yang 4 lagi dengan anak dulu anak ni. Itu nak buat biasa saja ke macam mana? Nak suruh bagi Dia nak buang saka sekali ke ataupun nak buat biasa, rawatan biasa? Pasal apa? Macam tadi, kita nak ikat simpul kasih kena buang dia punya saka-saka jin sekali dalam badan. Kalau nak buat rawatan biasa saja pun boleh, tak ada masalah. Tapi yang Terengganu ni, yang larikan diri, yang lembu cucuk hidung ni, itu kena buang dua-dua lah. Saka dengan sihir dia tadi. berapa agak-agaknya kosnya semualah yang macam saya ni. Kalau nak Jadi 5 sama akak 6 lah. Ini saya tak paksa Cuba kita nak ikat simpul kasih Saya berapa? untuk mesrakan. Kosnya. Saya punya kos berapa? Buat 2 orang ke dengan anak? Dengan anak Sekali lah, kalian. sekali. Anak berapa? 4, Campur awak dengan isteri 6. 6. Bersihkan. Sama Kebun. Sama. Dalam tahun ni pun 6, 4 sama itu. Dia akak tu. Anak 5. Sama menantu. Anak 5 betul. Menantu 1 6. Sama akak 7. Ini pun kita tak paksa Cuma nak kita buat tak nak tak apa. Jadi kalau rasa nak buat yang di 2 dengan akak dulu 3 orang lah kan, faham Yang Terengganu ni kita buat dulu dengan akak. Yang lain tu kemudian kita pulang. Boleh bergilir lah. Boleh buat gilir-gilir. Boleh. Yang ini yang berat dia buat dulu. Ya, boleh. Yang ringan tu nanti ada masa buat. buat. Boleh. Yang pokok pakai diri sendiri. Saya tak ada masalah. Macam tadi cakap sihir, kita boleh tibai bomoh tu tak ada masalah.
Ini bukan cakap besar, bukan cakap riak, tak boleh bongkak. Sombong diri. Saya dah rawat sihir, lawan sihir sampai hari ni dah 29 tahun. Tak ada pun sihir. Sebab tu kena ada ilmu Allah. Ilmu macam mana? Tu saya dengan abang. Nak lawan jiran kamu tadi, yang rampas bini kamu tadi, kena ada ilmu di dada. Nak belajar ilmu ni pula 695, termasuk rawatan tadi. Dengan saka-saka kita bang. 695. Lepas tu zikir 5 minggu di rumah. Tak ada kerja kan? Zikir 5 minggu. 4 surah Mukadam, 1 surah Al-Quran. Zikir dalam hati, bukan kat mulut. Amat 5 minggu, tibai yang rampas bini kamu tu. Tengok dia. Dia tersungkur tak? Ini bukan kita cakap bohong. Sihir tak boleh tembus kamu lagi. Kamu boleh rawat isteri kamu, dah boleh rawat anak semua nanti. Kamu jadi tak kerja, jadi perawat pun. Boleh bantu orang banting. Kajang. Batang kali. Batang gali. Dah jadi perawat. Ilmu ni ada dua. Ada saya cerita Pertama, ilmu ni ilmu kebatinan. Faham Tahu ilmu kebatinan? Tak tahu cakap tak tahu bang, saya kupaskan. Abang main nangguk geng. Ilmu kebatinan ni adalah ilmu dalaman. Zikir dalam hati tadi, jadi kuatkan roh. Bila roh kita dah kuat dengan zikir-zikir, roh kita bercahaya macam lampu. Lepas tu sihir tak boleh tembusi kamu. Itu pertama. Apa sihir pun, Siam ke Indonesia ke, hebat mana pun, jangan takut, tak boleh sihir ke apa. Contoh saya dah 29 tahun. Zikir yang sama juga saya bagi. Dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Sampai hari ni nampak saya sakit. Abang 60, saya 66 tahun ni. Nampak saya sakit. Abang umur berapa? 70. Kedua, zahir. Zahir tu yang nampak. Contoh abang bawa ilmu ni lah contoh Yang belakang tadi panggil orang, kepung abang. 5-6 orang ke 10 orang keliling. Bawa kayu, besi, parang, pedang ke. Dia hayun. Tak boleh sampai. Dari belakang dia hayun, tercampak. Bagus tak bagus ilmu ni? Ilmu Itu Allah. kuasa Allah. Ya, kuasa Allah. Ilmu Allah. Sebab tu ilmu ni 4 surah Mukadam, 1 surah Al-Quran. Zikir dalam hati, bukan di mulut. Bila baca di mulut untuk jasad. Bila baca dalam hati untuk roh. Sebab tu orang tua cakap tadi, carilah ilmu di dada, bukan di kepala. Yang dibaca tadi kat mulut, kena hafal. Zikir. Macam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu ada Cina datang CCTV tu, CCTV. Panggil dia sini kejap. Okey tu. Okey, apa cerita tadi? lupa dah. Tanya apa tu. Okey, ilmu ni yang tadi sangat senang, sangat mudah, sangat ringkas. Anu yang tu bagi berapa bacaannya berapa? Bacaan dia apa? Bacaannya berapa? Bacaan. Baik. Oh, bacaannya berapa? Surah apa? Berapa? Okey, dia bila jadi anak murid baru kita kupaskan bacaannya banyak mana. Tak kena baca tak? Ya, tadi 695. Sekali lah tu. Sekali dengan rawatan. Komplit lah. Dengan buang saka sekali semua tadi. 695. Maaf cakap, macam cakap tadi. Bila kamu berubat, besok-besok kena lagi. Ubat kena lagi. Kamu akan pergi banyak tempat. Baru banyak duit habis. Baik kamu belajar, kamu boleh tibai. Faham tak? Orang tak boleh sihir kamu. Kamu boleh bantu suami kamu. Kamu boleh bantai Orang yang penyangak tu. buat. Kita panggil penyangak lah. Apa tak? Tapi dia ada ilmu ni, jangan riak, tak pun bongkak sombong. Ya. Kalau macam ni saya tak ikut. Kalau saya pergi kedua nanti dapat jabatan, saya pergi kedua macam boleh. Keluar apa? Saya dapat pendapatan. Perawatan. Kalau ambil duit boleh. Ambil duit. Dekat petrol ni. Boleh. Sini tak boleh ya pakai kad. Dia pakai transfer online lah. Transfer online tau. Tak pandai nak buat. Dia paling dekat tu petrol lah. Ya.
Kad ada pakai kad. Ya, dekat pam minyak tu boleh, pam minyak. Dekat pam minyak tu. Okay. Nasihat saya lah, kalau macam abang punya kes ni, belajar. Macam akak pun, ada rezeki belajar. InsyaAllah. Mak cakap, jangan kira, saya dah 70 tahun pula aku nak belajar. Ni bila masalah keluarga gini. Nampak tak? Contohlah kita rawat-rawat semua dah okey, Alhamdulillah. Nanti ada pihak, contoh pihak ketiga, buat lagi. Tak mau tengok akak mesra, anak beranak. Jadi lagi. Jadi kalau ada ilmu, boleh buat sendiri tak? Pak, kita ilmu ni pula boleh buat jarak dekat, jarak jauh. Walaupun anak tu kat England, Jerman ke Amerika ke, boleh buat jarak jauh. Bagus tak bagus? Tak payah bawa budak dia. Tak Kadang payah. kalau macam ni, Jarak jauh tak kalau payah. budak tak nak tu masalah ni. Dia tentu tak nak. Dia macam tadi isteri dia. Isteri tak nak. Tapi tak ada gambar pun boleh. InsyaAllah. Tadi kita pinjam, minda akak. Apa yang akak sebut tadi kita pinjam. Apa yang anak akak semua dalam ni kan, kita pinjam. Abang faham abang lagi faham umur dulu ni. Okey, kita rawat abang dulu. Lepas tu nanti akak nak buat mana satu bagi tahu. Saya macam ni lah, buat menantu dulu dengan saya. Menantu Yang 4 tu kelihan dulu lah. Okey, menantu dengan anak yang menantu lah kat Terengganu dengan akak 3 orang. Betul. Betul, 3 orang. 3 Yang tu orang. tadi berapa tadi? Satu 300, 3 orang 900. 9. Macam abang berapa orang? Ada Awak suami isteri PCP. dengan yang tadi bomoh tu tadi. Okey, yang bomoh tadi RM50 saja tertibai dia. Okey, Lepas tu ilmu tadi nak belajar, nak baca, nak belajar. nak belajar. Seribu ringgit. 1,040 yang 16 tu tak pada dia apa? 16 tu juga apa? 16 tu juga apa? 695. Ni dah campur semua lah semua. Dah campur dengan akak, isteri kamu dengan yang mengganggu isteri kamu tu. Ya. Yang itu saya tolong tibai. RM50 je saya tibai. Okey. Mahal. Okey tak? Nak. Nak. Yang 1,045 ni. 145. Tak apa. Boleh Pada. Kita rawat abang dulu. Pasal ni ringan tangan dia je. Nak orang rumah tak boleh ni. Tak kuat. Tak air ni. Letak sini Okey, tangan tak terlekot. Dalam hati zikir Allah, 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 Allah. Ikhlas nak putuskan hubungan dengan saka-saka Ya. Tak mau fikir-fikir sayang. Sayang satu je isterinya. Saka sayang buat apa? Untuk teman tidur. Asyillah. Teman tidur je kak. Lain nak tengok. Tak apa, dah tua-tua. Tak boleh pisah. Okey, sikit. Asyillah. Asyillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar. Asyillah. Asyillah. Cuba rasa tangan tu tarik Rasa apa? Rasa apa tangan tu? Sejuk. Asyillah. Okey, rasa apa badan?
Asal ada Ringan. ringan. Ringan saja. Ringan bawang saka ringan. Betul. Okey. Cuba buat ni. Kena bau tak? Tak kena. Okey. Bismillah. Berapa lama tadi? Lebih dalam 3 tahun lebih. Buka tangan. Bismillah. 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 Sakit lagi? Tadi sakit kan? Dengar agak? Mana pergi sakit kan? Okey, pelan-pelan. Pelan-pelan. Pasal apa, bila dah 3 tahun, saraf dia dah tegang. Yang penting sakit ni dah tak ada. Okey, abang kena selalu exercise lah. Dia dah ketegang urat ni. Sendi dia dah jam Okey, dah. bila buat gini nanti, dalam hati, Allah, Allah, Allah. Sebut nama Allah. Buat lagi. Lama nanti sampai. Sudah dekat tu. Ini apa? Denyut-denyut. Rasa saya tarik Syillah. Rasa apa? Rasa apa? Sedih. Syillah. 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 Lagi sikit. Dah dekat tu. Kan? Kena exercise lah. Kasi dia apa? Lembut tu saraf tu. Otot dia dah tegang. Tegang otot dia. Okey, air herba ni boleh Lembutkan dia. lancarkan darah. Dia kasi apa? Lembutkan darah tu apa? Saraf-saraf. Insya-Allah. Dia bagus untuk kerja mana, darah tinggi, semput, gaut, lelah, buasir, migrain, sakit apa? Slip disc, sakit lutut, tambahkan tenaga. Tak penat insya-Allah. Ada pusat dia juga. Memang saya ni produk saya sendiri. Dia serbuk. Ya, serbuk. Okey, dia macam ni cara minum saya ajak macam abang semua ni. Air botol 500 ml. Guna air suam. Air masak lah. Jangan air panas tu nanti melecur botol dia kan. suam pula. Suam-suam. Okey, ini adalah serbuk. Ini banyak kan? Guna jari ratakan dalam botol ni. Oh, sikit. Sikit saja. Satu botol tu kocak dengan suam, syahadah, bismillah, pakai tangan kanan, teguk.